Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada kamu semua? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat dan tenang, sentiasa bersedia untuk belajar. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menemukan kita pada hari ini lagi, sekali lagi dalam pelajaran akidah. Pada tahap pelajaran akidah tahun 4, kita pada tajuk sifat qudrah, iaitu sifat qudrah. Sifat yang terakhir dalam buku tahun 4. Kita teruskan lagi. Pengertian sifat qudrah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qudrah? Qudrah bermaksud Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa atas apa? Allah Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu. Atas apa ada yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di dunia ini, semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata Allah Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu tu termasuklah kita sebagai makhluk. Makhluk ni pun Allah yang ciptakan, sebab Allah itu Al-Khaliq, iaitu pencipta. Makhluk yang dicipta. Kita dicipta oleh pencipta yang menciptakan kita. Jadi Allah berkuasa ke atas kita semua. Seterusnya, tanda Allah Maha Berkuasa ialah dengan terciptanya segala makhluk. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit, bukau, gunung ganang, cakrawala, bintang, bulan, matahari, angin, langit, manusia, semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Faham? Itu adalah maksud sifat qudrah. Allah Maha Berkuasa menjadikan atau mencipta sesuatu mengikut kehendak dan ketentuannya. Allah ni dia berkuasa, dia nak menjadikan sesuatu kah, dia nak menciptakan sesuatu kah, dia nak melenyapkan sesuatu kah, dia nak mematikan sesuatu kah, semua itu mengikut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah sangat sempurna dan tiada batasan. Tiada satu makhluk pun dapat menghalangnya. Manusia ada kuasa juga, tapi kuasa di atas pemerintahan, pentadbiran. Tetapi kuasa manusia ataupun makhluk ini tidak sama dengan kuasa Allah, sebab kuasa Allah sangat sempurna dan tiada batasan. Dan tiada siapa pun ataupun tiada satu makhluk pun yang dapat menghalang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan lagi. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat, antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah mencipta dan melenyapkan apa sahaja. Hari ini kita tengok, kita ada kes seorang ibu melahirkan anak. Jadi anak itu dilahirkan, kan? Ada hari ini kita dengar kes kematian. Jadi itu semua adalah kuasa Allah. Allah boleh menghidupkan sesiapa, Allah boleh menghidupkan sesuatu, Allah boleh mematikan sesuatu, Allah boleh melenyapkan sesuatu. Kan, contoh gempa bumi, Allah boleh melenyapkan sesuatu, Allah boleh memusnahkan sesuatu. Kan, itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah menaikkan, menurunkan darjat serta menghinakan. Allah boleh menaikkan darjat seseorang, Allah boleh menurunkan darjat seseorang, Allah boleh menghinakan seseorang itu. Contoh, Allah angkat darjat dia, dia tak beriman, Allah turunkan darjat dia supaya dia ingat kepada Allah. Ada yang Allah tak naikkan, Allah tak turunkan, tetapi Allah hinakan dia sebab perbuatan yang dia buat. Kan, Allah boleh buat kita
Allah boleh naikkan darjat, Allah boleh turunkan darjat, Allah boleh hina kita. Sebab itu adalah kuasa dia. Kan, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mewujudkan, memusnahkan, menghancurkan, mentadbir serta berbuat apa sahaja. Maksudnya macam tadi, Allah boleh mewujudkan apa-apa pun. Dia nak boleh, dia bagi hidup, dia nak lahirkan, boleh. Allah nak musnahkan sesuatu, boleh. Allah nak menghancurkan sesuatu, boleh. Allah mentadbir serta berbuat apa sahaja, betul. Sebab alam ini, dunia ini, siapa yang mentadbir? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbir. Kalau manusia tadbir, hancurlah semuanya. Sebab apa? Sebab duk berebut kuasa, duk berebut pemerintahan, berebut macam-macam lagi, berebut nak buat itu, nak buat ini, tetapi tidak sama bagaimana pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang maha mentadbir, yang maha berkuasa membuat ataupun berbuat apa sahaja. Yang seterusnya, Allah maha berkuasa mencipta sekalian makhluk di alam ini dan berkuasa menjadikan sesuatu mengikut ketentuannya. Kan? Allah berkuasa, dia nak mencipta apa pun. Hari ni dia nak mencipta semut ke, dia nak mencipta binatang-binatang yang pelik yang kita tak pernah tengok pun, tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun berkuasa menjadikan sesuatu mengikut ketentuannya. Maksudnya hari ni manusia ada berapa ratus bilion, ada berapa ratus juta manusia atas muka bumi ni, tapi kesemuanya berbeza-beza. Kan, mungkin beza daripada cap jari. Kita tengok cap jari kita pun tak sama dah dengan ahli keluarga kita, bahkan dengan orang lain. Kan, tu kuasa Allah menjadikan sesuatu mengikut ketentuannya. Muka tak sama, hidung tak sama, pangkat tak sama, darjat tak sama, ilmu tak sama, kepandaian tak sama. Kan, semua tu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat kepada dalil naqli. Dalil yang menunjukkan Allah itu maha berkuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bahawasanya Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 165. Jadi ini adalah dalil ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah itu dia berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada siapa boleh halang. Hari ini dia nak mematikan orang, boleh. Hari ini dia nak menghidupkan orang pun, boleh. Hari ini dia nak memusnahkan sesuatu, boleh. Nak menghancurkan sesuatu, boleh. Semuanya atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepada dalil akli. Tadi dalil naqli. Dalil naqli ini adalah daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dalil akli ialah dalil daripada akal dan pemahaman kita. Kita lihat, wujudnya alam ini adalah bukti kekuasaan Allah. Betul ataupun tidak? Betul. Sebab wujudnya alam ini, tempat yang kita duduk hari ini, tempat yang kita pijak sekarang ini adalah bukti kuasa Allah. Kan? Tiada sesuatu benda yang boleh ada dengan sendirinya, melainkan semua itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu wujudnya alam ini tandanya Allah itu berkuasa. Seterusnya, Allah mencipta dan mentadbir alam ini dengan sempurna tanpa cacat celah. Betul. Okey, Allah mencipta satu, kita kata bumi. Kita duduk atas muka bumi, kan. Allah mencipta bumi tanpa ada tiang dan tak pernah runtuh pun langit. Kan, Allah mencipta bumi yang tiada tiang dan langit tidak pernah runtuh. Jadi Allah mencipta dan dia mentadbir alam ni dengan sempurna tanpa ada cacat dan celah. Ada hujan, ada panas, ada angin, ada ribut, ada sejuk, ada musim buah, ada musim bunga, semuanya sempurna. Ada tanah, ada pasir, ada batu, ada gunung, ada pokok, semuanya menyempurnakan, dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allahu Ahadun. Jadi Allah itu satu, dan apa yang berlaku atas kehidupan kita hanyalah
daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam dalam muka surat 51 dan 53. Kisah Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Ada suatu ketika pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, penduduk selalu mengejek baginda. Mereka meragukan perihal kebangkitan manusia pada hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung, lalu menyembelih dan mencincang lumat burung-burung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan cebisan daging burung tersebut di setiap puncak bukit yang berjauhan antara satu dengan yang lain. Dengan seruan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mencantumkan semula setiap cebisan burung tersebut kepada bentuk asalnya. Kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad sehingga burung-burung tersebut hidup kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati." Allah berfirman, "Adakah engkau belum percaya kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bahkan aku percaya dan yakin, tetapi yang demikian supaya tenteram hatiku." Allah berfirman, "Ambil 4 ekor burung, kemudian kumpulkan olehmu dan cincang semuanya. Setelah itu letakkan di atas setiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian seru burung-burung itu. Nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Pengajaran yang boleh diambil dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghidupkan semua makhluknya yang pelbagai rupa, bentuk, bangsa dari setiap pelosok dunia. Walaupun dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tiada yang terkecuali. Sebagai hamba, manusia wajib memahami konsep kehambaan, iaitu seorang hamba mesti taat kepada tuannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku tiupan sangkakala, manusia akan dihidupkan dan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ketika di dunia lari daripada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, di akhirat kelak pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Seterusnya, kita pergi kepada kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Kita tengok kekuasaan Allah terlebih dahulu. Allah mencipta langit dan bumi. Ya, betul. Allah adanya alam ini dari tiada kepada ada. Betul. Daripada tiada segala sesuatu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan satu persatu sehingga adanya alam pada hari ini. Ada alam cakrawala, ada alam matahari, bulan, bintang,
kan, ada galaksi Bima Sakti yang kamu belajar semua, selain daripada planet bumi, ada planet-planet lain, Utarik, Zuhrah, Mushtari, Neptun, Pluto, semua ada. Daripada tiadanya benda itu sehingga ada, itu adalah kuasa Allah. Macam manusia, contoh macam kita daripada tiada, Allah adakan kita, dan kemudian pada suatu hari nanti, satu saat nanti, kita akan ditiadakan oleh Allah. Jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wujudnya semua makhluk, kitalah makhluk, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Allah menghidupkan dan mematikan, tu kuasa dia. Dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Kita boleh mematikan, tetapi dengan jalan membunuh. Tetapi kita tidak boleh menghidupkan manusia, makhluk. Tapi Allah boleh menghidupkan, Allah boleh mematikan. Bagaimana kita lihat daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menjadikan malam dan siang, kan, malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Seterusnya kita lihat kepada kekuasaan makhluk yang terbatas. Kekuasaan manusia terbatas, kuasa daripada sudut pentadbiran, kan, pentadbiran dunia, parti politik, ataupun jadi Perdana Menteri, ataupun jadi raja, ataupun jadi gubernur, ataupun jadi Perdana Menteri sesebuah negara. Itu hanyalah kuasa untuk manusia, kan. Seterusnya, manusia hanya mampu mengubah sesuatu kepada bentuk yang lain. Contoh, besi kepada kereta. Kita manusia boleh mengambil sesuatu benda yang Allah dah beri, kemudian kita bentukkan kepada benda yang lain, kan. Contoh, batu ataupun tanah ataupun pasir, kita jadikan dia sebagai rumah, apartmen, kan. Contoh, besi, kita bina daripada besi itu menjadi sebuah kereta, kan. Okey, seterusnya, manusia mampu mencipta sesuatu setelah Allah menyediakan sumber aslinya. Macam yang diceritakan tadilah, manusia ni hanya mampu mencipta sesuatu setelah kita mengambil daripada sumber aslinya, sumber asalnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi dengan ciptaan Allah. Antara ciptaan Allah ialah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, bunga-bunga, kan, buah-buahan. Buah-buah yang kita makan tu semua daripada Allah. Bulan, haiwan, kan, tu semua adalah dari ciptaan Allah. Kita tengok pula apa ciptaan yang boleh manusia buat. Ciptaan manusia, pakaian, kan, manusia mencipta pakaian, manusia mencipta rumah daripada batu ataupun pasir yang telah sumber aslinya disediakan. Kita boleh manusia boleh mencipta gadget, telefon, laptop, komputer dan sebagainya, tu disebabkan ada sumber-sumbernya. Kenderaan, kan. Okey, itu antara ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Kita teruskan lagi. Hukum beriman mempercayai Allah bersifat qudrah. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin, kita wajib percaya dan beriman bahawa Allah bersifat qudrah. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar. Andainya kita ingkar, kita tidak yakin, kita tidak percaya bahawa Allah bersifat qudrah, maka kita berdosa besar. Kita terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur. Itu kalau kita tidak yakin, kita tidak percaya dan kita tidak beriman dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kesan mempercayai sifat qudrah: bertambah takwa kepada Allah, sentiasa ikhlas dalam perbuatan dan amalan, khusyuk dalam melaksanakan ibadah, menyedari akan keterbatasan kekuatan diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia, mengharapkan keampunan dan keridhaan Allah, mempunyai sifat rendah diri serta tunduk kepada Allah. Kesan kita percaya kepada sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala.
Akibat tidak beriman dengan sifat kudrah Allah, apa antaranya? Mudah terpengaruh dan mencari kuasa lain selain Allah, kan? Mudah berbuat maksiat. Sifat mazmumah akan menguasai diri. Sifat mazmumah itu ialah sifat buruk. Tidak bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, hidup tidak mendapat keberkatan. Ini adalah antara contoh-contoh akibat tidak beriman dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sudah di penghujung pelajaran kelas kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang telah diterangkan, semoga mendapat manfaat, semoga bermanfaat. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu, di lain masa, insya-Allah. Ila liqa, ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.